Kampung Glam, kawasan bersejarah. Tapak warisan Singapura khusus buat masyarakat Melayu. Justru usaha untuk melestarikan Kampung Glam terus digiatkan supaya ia tidak mati tenggelam dalam arus perubahan pesat Singapura. Namun apa yang mahu dan mesti dilestarikan? Cukupkah dengan hanya mengekalkan seni binanya dan bangunan-bangunan? Saya bertemu dengan beberapa peniaga di sini untuk mencari jawapannya. Julie Bakes popular dengan kek serta kuih-kuih Melayunya di kawasan Kampung Glam. Dari kedai yang kecil di Baghdad Street, Juliana Jayahir mengalihkan perniagaannya ke ruang kedai 2 tingkat di Basrah Street lewat tahun lalu. Satu pencapaian yang boleh dibanggakan di tengah-tengah kenaikan sewa di kawasan itu. Apakah yang mendorong beliau untuk terus kekal di kawasan bersejarah ini? Kampung Glam memang nampak kemelayuan ataupun elemen-elemen kemelayuannya. Tapi bagaimana pula jiwa dalam Kampung Glam itu sendiri? Adakah ia masih lagi Melayu ataupun dah terlalu kemodenan? Dan anda sendiri, Cik Julie, anda antara orang yang masih memperjuangkan warisan Melayu kita menerusi, walaupun kek kan elemen-elemen moden, tapi masih anda suntik elemen-elemen kemelayuan seperti kek Sarawak Durian, kek Pulut Hitam, kek onde-onde juga kan. Jadi apa yang buat anda tertarik untuk mulakan perniagaan anda di Kampung Glam? Bermula pada 2015 saya. Apa yang buat anda tertarik? Dulu sebelum masa saya bekerja bahagian logistik, saya kadang-kadang jalan-jalan di sini. Kemudian saya pada hujung minggu lah saya lihat macam terdetik di hati saya lah. Wah, bagus kalau ada saya ada berniaga di sini kawasan Kampung Glam lah, kawasan warisan budaya kita. Kerana saya tengok banyak ramai peniaga-peniaga Melayu macam jual makanan tradisional dan juga pakaian tradisional di sini. Jadi terdetiklah kalau satu hari saya membuka perniagaan saya sendiri, saya akan cuba mendapatkan lokasi di sini. Dan pada 2015 anda lihat masih ada ciri-ciri kemelayuan di sini kan? Masih kaya lagi lah. Anda kata tadi ada masih jual juga baju-baju Melayu, kuih-kuih Melayu. Saya. Tapi sekarang perubahan dah 8 tahun 9 tahun ini. Apa perubahan yang anda lihat dalam masa 8 tahun? Okey, banyak perubahan lah. Berarti susah macam kita nak mendapatkan melihat kedai-kedai yang menjual tradisional seperti kuih-kuih Melayu yang buat di situ home bake di situlah kan, atau pakaian-pakaian Melayu tradisional atau seperti capal, kain songket, mungkin permainan Melayu seperti gasing, wow dan sebagainya lah. Sekarang dah tak ada lah. Pasal dulu kedai saya yang di Baghdad Street opposite tu ada pakcik jual capal. Sekarang sudah tak ada di situ. Dan Cik Zaki, apa yang anda rasa mendorong ataupun yang menyebabkan hal itu? Perniagaan warisan kita semua dah tak ada lagi di Kampung Glam ni. Okey, secara peribadi memang sedih lah. Sedih. Tapi apa boleh buat dan memang satu global dunia ni dah memang, apalagi Singapura dengan pasar yang sedikit segelintir gitu ya. Cara berniaga pun dah berubah. Jadi kalau kita tengok dari segi Kampung Glam ni, memang kita lihat orang ramai berkunjung, jalan ya dari segi sisi sampai pelancong. Tapi apa yang saya lihat, mereka tu hanya berkunjung, banyak yang mengambil gambar lah, foto tu. Jadi barangkali itu salah satu unsur. Ya, ada juga unsur-unsur perniagaan yang lain yang menyebabkan hal-hal yang perniagaan warisan kita tu lama-lama makin hilang, makin pupus. Itu pertama ya, kalau kita tengok sini dari sebabkan sewa pekerja, banyak lagi hal-hal lah. Tapi yang penting kita masih berusaha. Kalau kita nampak kemelayuan tu makin kurang, itu memang wujud. Tapi masih dapat diselamatkan sebab masih rasa Melayu tu masih tinggi di sini. Dan setiap agensi pemerintahan di Singapura pun saya lihat tidak berputus asa untuk mengekalkan unsur-unsur kemelayuan di Kampung Glam. Itu yang saya dapat rasa di sinilah. Dan kalau kita lihat peniaga-peniaga warisan ni kebanyakannya adalah peniaga-peniaga kecil-kecilan. Kan mereka mungkin tidak banyak dana dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka ingin bersaing dengan peniaga-peniaga besar ni yang ada sumber dana yang kukuh dan sebagainya? Barangkali Cik Julie yang terus langsung berkecimpung dalam perniagaan, barangkali Cik Julie rasakan macam mana Cik Julie? Cik Julie.
agak sukar lah kerana kos yang tinggi. Kerana macam kita tahu macam kuih Melayu, kita tak boleh jual mahal kepada orang ramai kan. Jadi you have to keep the cost low lah. Tapi kalau dari peringkat sewa, air, bil, lampu semua dah mahal kan, susah lah, agak sukar untuk peniaga-peniaga kecil ni terus stable dekat di Kampung Glam, kawasan Kampung Glam ni, saya rasa lah. Kerana kalau berbanding dengan syarikat-syarikat yang besar, yang giant, mereka mungkin punya backup financial yang kuat kan, jadi tak ada masalah untuk mereka. Tapi untuk kami sebagai peniaga-peniaga kecil ni, untuk mengekalkan tradisi Melayu, kami pun rasa dia punya pinch kata orang untuk terus kekal di kawasan ini. Jadi apa harapan anda, Cik Julie? Sokongan yang bagaimana anda harapkan untuk bantu anda terus kekalkan kemelayuan ataupun ciri-ciri kemelayuan di Kampung Glam ni? Mungkin dari pihak OKG boleh membantu kami, ya. Kerana kami ada banyak restriction jugalah di sini. Memang untuk mengekalkan tradisi, untuk kami mendapatkan approval untuk membuka kedai di sini itu agak challenging lah. Kami harus mengenengahkan apakah warisan tradisional yang harus kami kekalkan, ataupun banyaklah macam mereka mau kita menjual barang-barang tradisional Melayu seperti periuk-periuk belanga, tapi kadang-kadang dia tak tak seganding dengan apa kita punya main business lah kan. Mungkin dengan barang-barang itu kita harus keluarkan modal yang lebih kan. Jadi macam special awning semua kita kena mengikut tradisional. Itu memang baguslah. Cuma mungkin dapat mengurangkan restriction untuk kami yang benar-benar mahu mengenengahkan ciri-ciri kemelayuan di sini. Bagi Uki pula bagaimana? Saya yang lebih utamakan tu macam mana generasi terusnya tu masih punya semangat, punya minat untuk berniaga. Jadi apabila mereka pernah jalan-jalan, semua saya rasa orang-orang kita Melayu Singapura tu pernah berkunjung ke Kampung Glam. Dan semangat untuk macam Cik Julie dah 2015 masih muda-muda dulu, ada semangat dan ada keberanian. Dan alhamdulillah sampai sekarang boleh bertahan. Yang saya khawatirkan ni yang generasi yang akan datang. Jadi mereka punya minat, punya idea, punya semangat, tiba-tiba nak cuba berbuka bisnes di sini, tapi dengan memandangkan kos, memandangkan sewa yang segitu mahal, itu yang menarik break lah orang bilang tu kan. Jadi mereka pun akhirnya tak jadi. Itu yang sangat sayang kalau buat saya itulah. Jadi kalau boleh kedepannya seperti Kampung Glam itu ada area kawasan-kawasan saya bilang istimewa. Sebab ini yang berkunjung, yang ada di sini semua bermacam diverse lah, berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai manusia yang dari umur-umur dari sekolah sampai yang dah bersara suka berkunjung ke sini gitu kan. Jadi menurut saya agensi-agensi pemerintahan harus ada satu cooling measures, atau kedua mesti ada satu dorongan support yang berbeza, dan mereka mesti tidak boleh bercampur adukkan dengan di kawasan-kawasan komersial yang lain. Kalau untuk memupuk, mempertahankan daya unsur kemelayuan, tradisi dan culture kita. Itu yang menurut saya di sini. Okey Cik Julie, tadi macam Cik Zaki cakap tadi, dengan kos sewa yang meningkat, dengan dorongan komersil yang begitu kuat sekali di kawasan ini, anda sendiri rasa kalau dengan keadaan sekarang ini anda mulakan Julie Bakes pada tahun 2023 mengikut kadar sewa yang sekarang ini, anda rasa anda boleh bertahan? Saya rasa saya tak berani lah. Saya tak berani kerana sewa yang tinggi ya. Dan kemudian kita harus ada kewangan yang kukuh. Maknanya kita harus bayar deposit contoh kepada landlord 2+1, 3+1. Kalau sewa awak contoh $10,000 satu bulan, you have to come out $30,000. Itu untuk sewa saja, belum untuk set up, untuk renovation, kos pekerja, kos barang equipment semuanya. Jadi saya rasa mungkin ini saya akan langkah ke belakang dulu. Kalau sekarang baru saya memulakan perniagaan di sini. Bukan aja kadar sewa yang meningkat bil api air dah naik, licensing, pekerja dah naik, betul. Gaji pekerja dah naik semua. Banyak licensing issue kan, semua kan kita kena bayar lah, semua duit lah, memerlukan wang. Jadi
Dan kita juga harus ada 6 bulan ke depan untuk sewa untuk kita standby kan. Tak boleh nak buka bisnes cukup-cukup tu je, tak boleh, kita tak tahu apa yang di hadapan kita. Jadi mungkin saya akan ke belakang dulu, make sure saya punya financial kukuh, baru saya akan mungkin berani untuk ke depan. Dan 6 bulan tu belum tentu tiap-tiap bulan sama kan pendapatannya. Betul. Ada suram pasang surut dia, betul sebab tak? tu kos-kos untuk 6 bulan tu harus ada standby di belakang. Dia tak boleh mengharapkan everyday sales baru nak bayar, tak boleh. Mesti nak ada backup dulu. Baiklah, terima kasih Zuri. Sebentar nanti kita akan kupas lebih lanjut tentang isu-isu yang dibangkitkan sebentar tadi. Dalam masa 5 tahun, perniagaan nasi padang sabar menanti yang menurut pemilik generasi ketiganya sudah berusia 100 tahun terpaksa beralih tempat sebanyak 2 kali gara-gara harga sewa yang melambung naik di kawasan Arab Street. Trend ini telah menimbulkan kebimbangan pemilik generasi ketiganya, Izhar Tambunan. Mampukah beliau meneruskan legasi perniagaan turun-temurun nenek moyangnya yang sudah sinonim dengan kawasan ini? Untuk terus kekal mungkin lebih sukar berbanding puluhan lauk pauk yang disediakan setiap hari di Sabar Menanti. Anda merupakan pemilik generasi ketiga Sabar Menanti ini. Betul. Dan kedai ini dah bertahan selama lebih 100 tahun dan anda masih lagi cuba dan berjuang untuk mempertahankan kedai ini. Apakah antara kesukaran yang anda hadapi untuk kekalkan warisan atau perniagaan warisan di Kampung Glam ini? Dalam pendapat saya, kesukarannya adalah sewa kedai yang sentiasa meningkat di daerah Kampung Glam. Daripada bila ibu saya menjaga kedai di unit 747 yang right at the corner, sampai sekarang saya rasa sewa kedai sudah naik almost 4 atau 5 kali ganda lah. Bila sewa kedai naik sampai peringkat yang kita tak mampu untuk menjalankan jualan nasi padang, dan saya harus cari solution yang lain. Sebelum 709, kedai baru ni kita di unit 737, right about 20 meter daripada sini lah. So sewa kedai ni naik lebih dari 2 kali ganda. Jadi I tell my mother that we need to move, yeah, because we try sedaya upaya untuk maintain harga makanan. Jadi we can continue to serve good nasi padang tu kita punya regular customer. Kan kebanyakan customer kita adalah daripada generasi my mother yang dah tak kerja kan. So inilah my job is untuk mempertahankan harga dan to make it balance so that dengan harga sewa yang tinggi, so that it will be balanced for me to continue a business. Jadi Izhar, apakah antara faktor lain yang anda rasa menyebabkan kenaikan kos sewa di Kampung Glam ini? Fortunately dan unfortunately, Kampung Glam it's a very popular area. I think what I heard from my friend yang di Jepun, even Singapore Tourism Board is promoting Kampung Glam. Even my friends in Germany. So it's a very hot area. So there's a lot of foreign investment kat dalam Kampung Glam. A lot of the shop houses, heritage shop houses around Kampung Glam is being owned by foreign investor lah. So the sad thing is they are not aware of kita punya culture kan. Most of the time what they do is they just plant their investment here, but they do not know what kind of business is going on at that particular unit. So we are constantly being I would say being pushed out by the forces of rent, kenaikan sewa kedai. Adakah perniagaan warisan seperti Sabar Menanti akan hilang terbuai arus desakan komersil? Kami dapatkan pandangan dari peniaga lain di kawasan Kampung Glam dan Arab Street.
Antaranya Cik Fauzia Treshon, pemilik restoran ala Perancis The Secret Garden by Zikri, serta Cik Zahra Al-Junid, pewaris kedai toko Al-Junid yang bertapak di Arab Street sejak tahun 1940. Mampukah peniaga-peniaga ini kekal bersaing dengan pelabur-pelabur luar? Terima kasih kepada semua yang sudi hadir bersama Detik Forum pada hari ini untuk membincangkan bagaimana untuk kita imbangi tuntutan komersial dan pada masa yang sama bagaimana kita nak memelihara warisan kita di Kampung Glam ini. Kita ada para peniaga di Kampung Glam dan pada masa yang sama kita juga ada wakil daripada Wan Kampung Glam. Baiklah, soalan pertama saya, sebelum kita membincangkan lebih lanjut lagi bagaimana kita nak imbangi kedua-duanya, perniagaan yang bagaimana ataupun dalam istilah Inggerisnya lah, trade yang bagaimana kita nak pelihara di Kampung Glam ni? Warisan yang macam mana yang kita nak pelihara? Cik Zahra sendiri, anda sudah lama di sini. Warisan yang bagaimana anda harapkan dapat dipelihara di Kampung Glam? Kalau kita lihat sejarah Kampung Glam ini, ada Arab Street, ada Basra Street dan juga North Beach Road. Kalau dulu saya ingat kita panggil kawasan ini Kampung Jawa. Ya? Jadi kalau daripada perniagaan yang dulu asal kawasan ini seperti perniagaan tekstil, seperti kita tahu yang peniaga membuat songkok yang telah tiada. Jadi kalau kita rasa kawasan ini boleh dipanggil satu kawasan warisan untuk bangsa Melayu Muslim, katakan. Jadi daripada perniagaan sebegitu, kalau kita dapat bertahan, macam perniagaan keluarga kami sendiri menjual batik misalnya dan juga kebaya. Jadi kita harap sebahagian daripada ini boleh menjadi mewakili daripada warisan kita lah. Dan daripada perbincangan saya tadi dengan para peniaga di Kampung Glam, saya berjumpa dengan pemilik Sabar Menanti. Kita jumpa Cik Julie sendiri kan tadi berkongsi bahawa tentang cabarannya adalah untuk tangani kenaikan sewa, kadar sewa di Kampung Glam ni. Wakil OKG kita, Cik Zaki. Bilakah anda lihat kenaikan kadar sewa ini naik dengan begitu mendadak sekali? Waktu kalau saya tengok dari segi harga sewa di kedai ini, jadi sebelum COVID tu dah nampak tanda-tanda. Jadi waktu COVID ya kita tak boleh buat apa-apa lah. Itu yang waktu 2 tahun setengah tu para peniaga memang resah dan ada yang banyak give up. Jadi setelah COVID menjelang untuk hilangnya COVID itu dah nampak tanda yang sangat-sangat jelas yang semua berlumba-lumba, bukan hanya menaikkan harga sewa, harga makanan. Nah, itulah saya rasa waktu-waktu yang barangkali peniaga ini untuk menutupi kerugian yang waktu musim COVID itu. Jadi bagi para peniaga sendiri, adakah anda rasa waktu COVID itu adalah waktu yang di mana anda lihat kenaikan kadar sewa itu begitu mendadak sekali? Dia bukan waktu COVID, sebelum waktu COVID, selepas Shisha period kan, kemudian cool down, sunyi, kemudian lepas after 3 years orang sudah mula kembali ke Kampung Glam. Itu kemudian ada new landlord take over. Dari situ sudah mula dalam 2018 bila saya nak renew, saya mendapat sekitar 60% increase in my rental. That is a big shock for me lah. Saya terperanjat lah kan. Tapi kerana mereka landlord memberitahu bahawa sekarang sudah ramai yang akan datang ke Kampung Glam, so kawasan dah jadi busy balik. Jadi they expect diorang punya increase in rental, diorang akan meningkatkan daripada masa yang mendak kemarin sewaktu Shisha baru diberhentikan. Tapi bagi anda sendiri, anda melihat kenaikan jumlah pendatang ke kawasan Kampung Glam ini, maksudnya pelawat lah yang datang ke kawasan Kampung Glam ini, does it reflect dalam your sales tak? Tak begitu, kerana visitor yang datang selalu mereka sightseeing lah kan. Diorang cuma jalan beramai-ramai, tengok sejarah. Walau diorang masuk pun diorang beli 1-2, diorang share macam itulah. Diorang nak tahu apa di sebalik kita punya produk, apa history dia. Jadi sebenarnya yang untuk saya, perniagaan saya lebih kepada local family. Jadi waktu COVID memang kita kena tutup kan, kerana kita bakery tapi tak ada main produk seperti roti atau nasi. Tapi saya appeal ke government, alhamdulillah saya dapat membuka kedai saya tapi secara tertutup, bermakna saya boleh menjalankan perniagaan tapi dengan delivery. Tak ada shop front. Di situ dapat membantulah, alhamdulillah.
Jadi kalau kita lihat Julie Bakes lebih kepada lokal, Cik Fauzia pula. Anda lebih international lah. Adakah dengan pendatang ataupun visitors yang datang ke kawasan Kampung Glam ini membantu dalam penjualan anda? Tak begitu sangat. Pelancong yang datang seperti Kak Julie dah beritahu, kebanyakan mereka nak sightseeing, mereka nak tahu sejarah Kampung Glam, mereka nak tengok architecture. Tapi nak makan tu, tengoklah kalau diorang ada macam satu kumpulan dah ada dia punya package kan. Jadi selalunya diorang tak makan kat situ. Kebanyakan yang kita nak mendorongkan datang makan adalah lokal, ya, orang-orang tempatan. Sebagai kita punya keluarga-keluarga Melayu di Singapura, kebanyakan saya boleh katakan 80% dalam kita punya pelanggan semua, ya, orang lokal. Waktu COVID itu juga waktu yang membuktikan bahawa Singapura adalah sebuah negara yang stabil dan ia mampu menarik pelabur-pelabur asing, dan Kampung Glam juga tidak terlari daripada tarikan pelabur-pelabur asing. Adakah anda rasa dengan kita dengar tadi kebanyakan pelanggan-pelanggan kita adalah warga lokal, warga tempatan, tapi pelabur asing ni fikir bahawa dengan adanya visitor-visitor daripada luar negara datang ke Singapura, mereka boleh naikkan kadar sewa. Adakah anda rasa kita patut letak semacam had sewa bagi peniaga-peniaga warisan kita? Untuk menjawab soalan ini, sini ada berapa section atau fakta. Pertama, saya tengok dunia ni melihat Singapura tu negeri yang paling aman, yang selamat, yang paling tepat untuk menaruh pelaburan. Jadi Singapura tu, kalau kita cakap pasal perniagaan, pemerintah tu mengundang. Dan juga kalau yang namanya pelabur asing, dia tak boleh beli property landed, dia tak boleh. Yang dia boleh beli dalam hal landed itu hanya shop house, iaitu rumah kedai inilah. Jadi apalagi bila dia dah bekerjasama dengan ejen, dia juga melawat sendiri, dia melihat apalagi dia datang ke Kampung Glam dengan kekecohan, dengan keramaian, dengan warna-warni di Kampung Glam ni sangat menarik perhatian mereka. Cuma ini ada satu peluang buat kita, buat semua yang ada perniagaan di sini, kalau kita boleh menarik keuntungan dengan secepatnya, kenapa tidak? Ini kan jadi dengan hal begini, ya ada yang meraih keuntungan, dia tengok harga boleh saya jual property dengan 10 kali lipat. Ini terus terang bercakap, 10 kali lipat. Jadi dia ambil kesempatan itu satu. Kedua, dengan dia melihat peluang juga kalau saya naikkan sewa, dia dah pasaran. Seluruh daerah di Singapura, harga sewa dah meningkat. Tapi apalagi memandangkan Kampung Glam ni tempat salah satu tarikan yang sangat-sangat baik, ya. Jadi mereka kejar kesempatan tu kalau saya melihat. Jadi masing-masing tu kalau boleh, ya perniagaan kan. Kita kalau boleh pertama nak meningkatkan kekayaan pertama, dan kedua untuk meninggikan keuntungan. Jadi ini opportunities juga. Opportunities dan opportunity lah maksud saya. Memang kita tak boleh nafikan bahawa gelombang komersial tu banyak membawa manfaat kepada Kampung Glam. Kalau dulu kita tengok Busros Mall tu diam saja kan, tak ada banyak yang datang, tapi dengan gelombang komersial, dengan sekarang Instagram, hashtag dan sebagainya kan, dah jadi hip dan cool, orang dah ramai dah datang ke Busros Mall. Tapi adakah anda rasa patut kita adakan semacam dasar untuk memelihara peniaga-peniaga warisan ini? Ya, itu yang saya terus terang, Wan Kampung Glam, memang kita adakan di sini association tu untuk menjaga kestabilan, perniagaan, kemampanan. Kalau boleh kita memohon kepada setiap agensi mencari satu cooling measures lah. Jadi bukan hanya pemerintah atau agensi yang memperanan, semua yang bersangkutan turut berkecimpung, turut bekerjasama, ya, membentuk satu kesepakatan, ya, untuk macam mana untuk mempertahankan tempat-tempat seperti Kampung Glam yang nilai tradisi, culture tinggi,
Ya, ini yang tak boleh kita samakan dengan di daerah-daerah di kawasan Singapura. Memang kita nak cari unsur di Kampung Glam tu punya keistimewaan, ya, kemelayuan, keislaman di sini. Itu tetap kalau boleh kita asingkan dan tetap dijaga dengan baik. Salah satunya untuk menjaga perniagaan warisan kita tu tetap bertahan. Cuma hanya itu saja yang dapat membantu dan dapat kita mempertahankan perniagaan yang diwariskan oleh terus-menerus ini. Selain daripada usaha pihak luar lah untuk mengadakan satu dasar memelihara warisan kita, tapi kita juga perlukan peniaga-peniaga yang mahu menjual barangan-barangan tradisional atau barangan warisan. Kalau kita dapat tarik peniaga-peniaga muda, tapi sekiranya mereka menjual barang-barangan yang bukan warisan, itu juga semacam satu masalah. Jadi bagi Cik Zahra sendiri, keluarga anda sudah lama menjual batik, barang-barang tradisional. Bagaimana anda rasa boleh kita tarik peniaga-peniaga muda kita untuk sama-sama menjual ataupun memasarkan produk-produk warisan kita? Mungkin kita perlu lihat pada demand ataupun permintaan pelanggan-pelanggan yang datang ke sini. Jadi macam kalau lihat daripada perniagaan family saya sendiri, kita start dengan batik, tapi kemudian kita telah reinvent, terpaksa menjual barang-barang lain sebab untuk bertahanlah. Jadi kalau peniaga-peniaga yang baru, saya rasa seperti yang kita lihat kebanyakan daripada perniagaan baru di sini adalah dari F&B misalnya. Kalau yang barangan yang lain itu kurang sebab kita lihat saya kata mesti ada demand lah. Mesti ada demand, baru bagaimana perniagaan yang kita hendak majukan di sini. Tapi ada juga yang seperti kita lihat di Haji Lane. Saya rasa ada juga perniagaan yang dibuka oleh masyarakat kita daripada yang muda, seperti kedai Rumi. Sebab kita lihat ramai yang pelanggannya pun adalah daripada anak muda. Itu pun kira F&B. Tapi barangan yang lain tu mungkin susah agaknya. Tidak seperti kalau masa dulu kalau Arab Street itu penuh dengan kedai-kedai tekstil. Kalau nak beli kain tekstil tu mesti datang ke Arab Street, ataupun kalau nak beli macam batu-batu apa semua datang ke Arab Street. Ya, kalau kita lihat dulu kalau hari raya nak beli capal, nak beli songkok, akan ke Kampung Jawa orang kata. Akan datang ke Kampung Jawa. Jadi bagaimana pergi punya permintaan itu? Sebab seperti kita lihat tak dapat bertahan sebab sewa yang mahal semua. Jadi itulah satu yang saya rasa kita mesti ada dasar, seperti kata dasar ataupun autoriti yang cuba mungkin pertahankan perniagaan yang seperti ini. Seperti saya pernah berkongsi dengan dalam satu diskusi itu, seperti di London pun ada satu kawasan heritage. Jadi di situ kerajaan memang mempunyai dasar. Misalnya ada kedai tailor yang memang dah tradisi di situ. So jadi kedai yang tailor tu tidak dibenarkan untuk penyewa, landlord ni tidak dibenarkan menaikkan sewa yang terlalu mahal. Jadi bila ada yang kedai baru pun seperti ada dasar yang mesti ada berapa peratus. Misalnya kalau F&B tidak boleh macam semua F&B. Kedai-kedai macam tradisi pun mesti ada representation di kawasan tersebut. Tapi kita mesti ada sokongan daripada authority lah. Macam tadi anda katakan perlu inovatif lah, mencari perkara-perkara baru atau produk-produk baru untuk tarik para pembeli. Macam Cik Julie sendiri, anda walaupun anda menjual barangan-barang ataupun selera warisan kita seperti Sarawak Durian dan sebagainya, anda cuba modernkan. Twist lah. Twist lah, the modern twist lah to your cakes kan. Adakah ini mendapat sambutan yang baik ataupun sebaliknya? Alhamdulillah mendapat sambutan yang baik, dan juga bangsa asing jugalah mereka suka dengan kek-kek perisa tradisional ni. Jadi apa seruan anda kepada peniaga-peniaga muda di luar sana? Jangan takut nak jual barang warisan di sini asalkan kekal inovatif. Betul. Jadi kita kalau mempunyai cita-cita, dreams kan, teruskan. Tapi mesti make sure yang kita, bila kita sudah melangkah tu, kita tak boleh macam separuh jalan nak tak nak lah. Kita harus cuba dan usaha
bagaimana untuk menjalankan bisnes kita dengan baik lah. Bukan macam angan-angan nak buka bisnes tapi lepas tu dah give up. Awak mesti sendiri kat situ menjalankan bisnes awak. Baru kita boleh berusaha lebih gigih lah. Dan selain daripada kegigihan dan tikad yang anda katakan tadi, ada juga emotional attachment to the place lah. Kan Kampung Glam Betul. ni. Betul sangat. Jadi bila saya landlord saya bertukar tangan di Baghdad Street sewanya amat mahal lah. Double diorang nak increasekan. Jadi saya dah fikir nak keluar daripada daerah sini atau saya pergi ke estate perumahan. Tapi jiwa kami masih di situ. Saya dengan adik-beradik saya, memang di kitchen semua adik-beradik saya lah dengan anak-anak saya di situ. Jadi kami sudah sebati lah dengan daerah di Kampung Glam, tradisi warisannya. Jadi kita cubalah usaha untuk mendapatkan tempat di daerah sini juga. Kampung Glam juga. Saya. Cik Fauziah sendiri, apa yang buat anda tetap kekal di Kampung Glam ni meskipun cabaran demi cabaran yang anda hadapi? Kerana pada saya tu Melayu takkan hilang di bumi ini. Jadi kita mesti pupuskan kata orang tu the business mind dalam segi orang-orang Melayu kita. So macam mana, memanglah kalau buka bisnes tu tak ada yang senang lah. Ada kita ups and down. Sebagai Kak Julie dah cakap kan, kita mesti ada passion. Kita the business macam betul-betul tarik sebagai jiwa kita, nyawa kita dan kita kasih sepenuhnya. Kalau betul-betul kita go through that position macam mana kita nak bisnes tu maju, insya-Allah kita akan dapat. Tapi yang di daerah saya di Baghdad Street tu memang payah. Kompetitif sangat. Terlampau banyak F&B. Idea daripada Kak Zahra tu sangat baik. Kalau dalam satu area tu kita sepatutnya ada a different mix. Kan tak ada semua F&B, semua makanan Arab, semua makanan Western. Jadi mana dia culture Melayu kita daripada dulu-dulu. Kan kita tak nak itu hilang. Jadi kalau kita pupukkan di merata tempat di Kampung Glam atau kita buat macam OKG bikin selalu ada all the heritage, exhibition dan persembahan. Masya-Allah, itu sangat kata orang tu memanggil semua anak-anak Melayu kita. Like that kita boleh improve dalam segi mempertahankan kita punya budaya, kita punya adat istiadat. Jadi tak hilang. Kalau kita cakap budak-budak sekarang, kalau diorang tahu cerita berapa macam cara lama kita buat, apa benda tu, diorang pun tak tahu. Tengok benda, ada tak tahu pun apa tempat sirih pun tak tahu. Jadi this kind of things kita mesti continue atau dipelajari dengan cara-cara daripada persembahan atau macam kalau boleh pun macam open air movie, cerita-cerita lama Melayu, panggil satu keluarga, itu pun at the same time kita boleh kata orang tu have the togetherness dengan keluarga, dengan se-Islam, se-Melayu kita. Jadi naikkan kata orang tu the feeling lah. Jiwa Melayu exactly. Yeah. Cik Zaki, berkenaan dengan idea daripada Cik Zahra dan juga Cik Fauziah tadi untuk mengenakan satu macam racial quota lah kalau kat HDB kita tengok kan. Adakah anda rasa itu boleh dilakukan ataupun mungkin ada cabaran-cabaran lain bersangkutan dengan keadaan itu? Kalau menurut saya tak ada yang mustahil lah. Melainkan antara nak dengan tak nak aja. Tapi cuma realitinya tu yang harus kita betul melihat dari segi ekonomi, dari segi regulation ini semua kan. Kita nak selamatkan ini tak bergerak. Kita nak bergerak yang ini tak dapat diselamatkan. Jadi nak dapat balance tu memang agak susah. Tapi ya pelan-pelan kita memang menuju ke arah yang kalau boleh apa yang kita idamkan, apa yang kita inginkan supaya budaya perniagaan kita di sini tetap diteruskan, warisan itu terjaga. Semua itulah yang saya bilang realitinya. Kalau kita nak tengok dari kegiatan perniagaan seperti apa yang warisan kita pernah dulu ada di sini, memandangkan dengan dasar fakta kos yang sekarang ini kita dapat membayangkan sendiri, kita jual tali pinggang, bila orang nak beli tali pinggang lagi?
Kan Mengaji nak beli dengan songkok dah tunggu hari raya tahun Tahun depan sekali. baru dia beli songkok lagi. Ya itulah yang sebenarnya susah kita nak dapatkan satu perimbangan ya. Ya mudah-mudahan berdoa terus sajalah gitu kan. Tapi kita tidak berputus asa. Kita tetap terus berkempen ya. Kita bergerak, kita berbincang dengan semua agensi, dengan Chamber of Commerce kan. Masing-masing cuba memainkan peranan ya, menyumbang dan juga memberikan semangat kepada bukan zaman kita ni, yang kita pentingkan adalah zaman-zaman anak cucu kita. Jadi saya juga kalau boleh menyerulah dengan bapa-bapa atau mak-mak yang baru menjadi mendapat anak kecil, kalau boleh janganlah anak besar jadi doktor nak ada tak anak kita bilang cuba belajar jadi businessman itu juga menunjukkan sangat peranan yang penting juga. Tak ada kita nampak anak kita besar kau mesti jadi businessman tak boleh kalau tak jadi doktor jadi lawyer, itu je yang disebut-sebutkan. Itu juga ya, kita nak memupuk tu biar hal-hal yang sekecil tu kadang-kadang memberikan satu efek yang besar. Ya, kalau dari kecil tu kita dah impart itu semangat, dia keberanian ada. Itu yang kalau saya bilang ditanamkan dululah. Tapi yang tadi saya bilang tu realitinya tu bila sampai waktunya, bila orang tu dah bersedia, hal-hal yang lain tu dia tak menyokong, tidak menyambut, itulah. Dan Cik Zaki, kita juga lihat banyak usaha daripada pihak OKG sendiri untuk kembalikan jiwa Melayu di kawasan ini dengan macam tadi Cik Fauzia kata ada acara-acara festival-festival dan sebagainya, mengekalkan seni bina dan bangunan-bangunan di sini. Tapi adakah itu memadai ataupun apa lagi yang boleh dilakukan untuk sematkan jiwa Melayu di kawasan Kampung Glam ni? Itu adalah satu kegiatan yang kita adakan terus-menerus lah. Kita bekerjasama dengan Malay Heritage, Taman Warisan itu memang tiap-tiap waktu ada aja kegiatan. Kita bawa ke jalan, dan juga kalau boleh kita mengundang juga jiran-jiran yang punya budaya yang sama, mengadakan pementasan atau perarakan di Kampung Glam. Sebab yang datang sini bukan hanya bangsa-bangsa kita aja, kan? Jadi bangsa Cina, orang India dan juga pelancong-pelancong. Jadi paling tidak dengan kita adakan kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi, paling tidak mereka pun dapat tahulah budaya kita ni sebenarnya begini, gitu kan. Ada keislamannya, ada kemelayuannya, ada bangsanya. Itu apalagi di Kampung Glam ni bukan hanya bangsa Melayu Islam aja yang di sini, kan. Dia diverse, itu yang saya bilang itu. Ada berbagai-bagai bangsa yang sangat menarik perhatian di Kampung Glam. Jadi kalau kita tengok sendiri yang kedai makan, restoran kat sini juga bukan hanya tadi Cik Fauzia bilang kan, semua bangsa ada. Cuma mudah-mudahan satu hari kita dapat menempatkan di sini ada cuma berapa kuota, something like that lah, gitu. Dan bagi para peniaga sendiri, sokongan daripada para pembeli di mana datangnya permintaan untuk barang-barang warisan juga penting untuk terus menghidupkan warisan kita. Mungkin harapan anda Cik Julie bagi para pembeli dan juga generasi yang akan datang untuk terus sokong barangan-barangan ataupun produk-produk warisan di kawasan Kampung Glam. Terutama produk-produk lokal kita lah yang ditubuhkan oleh orang Melayu Islam kita, supaya kita lebih supportive lah untuk membeli barangan. Kadang-kadang faktor kos itu kadang kita peniaga harus mengimbangi, tapi kerana kos selalu tinggi dan kita mahu yang terbaik untuk pelanggan. Jadi kita tak macam, contoh macam saya tak lokek saya punya bahan, contoh durian atau cempedak, saya kasih betul-betul full gitu kan. Jadi harga tu mungkin agak tinggi sikit, tapi mereka mendapat kepuasan lah di situ kan. Jadi saya harap dapat menyokonglah kita punya bisnes-bisnes lokal di Singapura ini, terutama di Kampung Glam lah. Jadi tidak luput kita punya peniaga Melayu masih boleh mengekalkan perniagaan mereka di situ. Cik Zahra sendiri. Pernikahan kami seperti batik dan kebaya, jadi memang itu sebahagian daripada warisan. Bukan saja untuk masyarakat Melayu Islam, tapi juga untuk masyarakat peranakan, sebab kita dijual kebaya. Jadi memang kami lihat masyarakat kini mereka telah macam appreciate semulalah
batik dan juga kebaya. Jadi kami harap terutama dengan Singapore yang kita apply UNESCO kebaya sebagai intangible benefit, jadi kami harap ramai lagi masyarakat akan appreciate lah kebaya sebagai heritage, dan insyaAllah lebih ramai lagi yang pelanggan lah datang ke sini. Anda pula, Cik Fauzia, bagaimana? Saya kecil sampai besar, arwah bapak saya cakap pergi kampung Jawa beli barang, di kampung Jawa beli barang. Sekarang saya dah sampai terlupa nama kampung Jawa sampai. Ya, Kak Zara cakap baru saya, arwah bapak tu cakap kampung Jawa. Saya semenjak saya dah buka restoran ni, saya cakap kampung Glam aja. Jadi sebenarnya dia, kalau kita pupukkan pengajaran ini daripada ibu dan bapa di sekolah, what is the warisan, what is the tradition, the quality of food, area kita. Jadi kalau kita tahu perkara-perkara begini daripada kita tahu, kita ajarkan pada yang zaman yang akan datang, semua anak-anak kecil, anak kita, cucu kita. Jadi mereka tahu. Jadi mereka pun akan buat sama, the same thing to their own generation also. Jadi it doesn't stop there. For example, macam Hari Raya is a good example lah. Jadi orang dulu ajar kalau Hari Raya pergi jumpa semua, jumpa datuk nenek, jumpa makcik-makcik, jangan putuskan silaturahim. Jadi itu harus ikut sampai turun-temurun. So itu macam kita ajar semua, bukan kerana Hari Raya nak berjumpa makan ke apa, bukan lepas selepas raya, selepas berpuasa, tapi kita makin rapat dengan keluarga. Begitu juga kalau kita dapat seimbangkan macam mana kita nak teruskan dalam budaya, dalam tradisi kita dan di area di Kampung Glam, Kampung Jawa kita. So kita macam kalau ada aktiviti Kampung Glam, Kampung Glam buat macam-macam. Yang sekali dia buat zikir barat semua kan. Ramai orang-orang kita datang, dan pelancong juga, orang-orang Cina, orang India semua datang celebrate sama-sama. So that kind of thing kita mesti support. Bila kita semua ramai-ramai support Singaporean, habis pelancong pun datang tengok, wah macam gitu. Jadi baru kita dapat naikkan warisan kita. Naikkan kita punya understanding of how the Malay culture goes a long way. Pada saya macam itulah. Okey, Cik Zaki, anda pula. Apa yang anda rasa perlu kita fikirkan tentang Kampung Glam ini sebagai satu tempat, bukan saja tempat tapi sebagai satu warisan bagi masyarakat Melayu di Singapura? Saya bilang Kampung Glam ni dia ada magic soul di situ dalam. Memang susah nak dijelaskan. Itu yang kita cuba sedaya upaya mempertahankan semangat warisan Melayu Islam di Kampung Glam itu. Jadi jangan sampai ke depannya makin lama makin pupus, makin lama makin hilang budaya, tradisi kita. Legasi ini kalau boleh diteruskan sampai ke tak tahu bila-bila lah. Itu yang saya sangat-sangat harapkan. Jadi apa yang kita ada di sini dari segi sejarah, setiap harta karun yang ada di sini itu kalau boleh dijaga rapi, dijaga dengan baik dan betul-betul ditatah, itu yang saya harapkan sekali. Terima kasih Encik Zaki dan juga para peniaga Kampung Glam kerana sudi bersama kita dalam Detik Dialog hari ini membincangkan bagaimana untuk mengimbangi tuntutan ataupun gelombang komersil dan juga pada masa yang sama menjaga dan memelihara warisan kita di Kampung Glam. Sekali lagi saya Izan Uthman, sehingga berjumpa lagi dan salam hormat.